Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pada malam ini saya akan memberikan sedikit tazkirah tentang taubat nasuha. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran daripada surah At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu dengan taubat nasuha. Dan Allah berfirman lagi dalam surah An-Nur ayat 31. Wa tubu ila Allahi jami'an ayat ayyahul mu'minuna la'allakum tuflihun. Yang bermaksud, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang yang beriman, agar kamu beruntung. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taubatan tajib ma qablaha. Maksudnya, taubat itu mengampunkan dosa-dosa yang lalu. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taib min zambi kaman la dambillah. Maksudnya, pemohon taubat daripada dosa-dosa adalah seperti mereka yang tak berdosa langsung. Berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabawi di atas, kita dapat mengambil beberapa syarat-syarat taubat. Yang pertama, menyesal dan dengan apa yang telah dilakukan. Yang kedua, menghentikan dan meninggalkan dosa semata-mata kerana takutkan Allah dan mengagungkan Allah. Yang ketiga, berhijrah ke tempat selamat dan tak mengulangi dosa itu lagi. Dan di sini juga terdapat syarat yang keempat bagi taubat nasuha, iaitu jika dosa itu berkaitan dengan manusia seperti membunuh, memukul dan mengambil harta dan sebagainya, dia mesti memulangkan semula atau minta maaf dan meminta halal jika termakan. Dan di sini saya akan mendengarkan kisah tentang seorang Bani Sa'id yang telah membunuh 99 orang. Mungkin cerita ini pernah didengari oleh tuan dan puan. Seorang Bani Sa'id telah terbuka hatinya untuk bertaubat, dan dia menjumpa seorang ahli ibadah, Abid. Dan dia bertanya, adakah aku dapat bertaubat setelah aku membunuh 99 orang? Abid itu menjawab, tidak, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa-dosa kau. Lalu dia membunuh Abid itu. Dan dia berjalan dan menjumpa dengan orang yang berdemo dan bertanyakan lagi soalan yang sama. Orang yang berdemo itu menjawab, boleh selagi engkau tak mengalami dua perkara, iaitu yang pertama, sebelum nyawa di kerongkongan. Yang kedua, sebelum matahari terbit dari barat. Orang itu berkata, berhijrahlah kamu ke tempat lain, kerana tempat ini membuatkan kamu menjadi ganas. Dan dia pun beredar daripada situ dan berhijrah ke tempat lain. Dalam perjalanan dia meninggal. Lalu turun dua malaikat, iaitu malaikat rahmat dan malaikat azab, untuk berebut untuk berebut mayat tersebut. Dan Allah mengutuskan seorang malaikat untuk memindikkan jarak tempat yang ingin dia hijrah dan memanjangkan jarak kampung halaman dia. Setelah diutuskan malaikat tersebut, maka dia dimasukkan ke dalam syurga. Sekian saja cerita itu. Kita boleh ambil cerita itu sebagai pengajaran. Saya berharap Allah akan mengampunkan dosa kita yang lalu, sama ada sengaja atau tidak sengaja. Amin. Sekian saja tazkirah saya. Kita tutup majlis dengan tasbih kifarah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.